Yang berhormat Datuk Muhammad Aziz, Timbalan Pengurus Tetap UMNO. Yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Presiden UMNO, bersama yang amat berbahagia dengan yang amat berbahagia Datin Seri Paduka Rosmah Mansor. Yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Timbalan Presiden UMNO, bersama yang amat berbahagia Puan Sri Nur Aini Abdul Rahman. Yang berhormat Naib Presiden UMNO, yang berhormat Ketua-Ketua Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri serta barisan exco-nya. Yang berhormat Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah, Bendahari UMNO. Yang berhormat Datuk Ahmad Mazlan, Ketua Penerangan UMNO. Yang amat berhormat dan yang berhormat Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk, ahli-ahli Majlis Tertinggi UMNO. Yang berhormat Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk, Presiden Parti-Parti Komponen Barisan Nasional. Yang berbahagia Datuk Wan Sri, Presiden Parti dan NGOs serta Friends of Barisan Nasional. Yang berhormat, yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama Tun Dr. Siti Hasmah, yang bahagia Tun-Tun, Tan Sri, Datuk-Datuk dan para jemputan khas yang dihormati, sidang perwakilan, para pemerhati yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas limpah dan kurnianya, maka kita dapat bersama-sama berkumpul pada pagi ini untuk menyempurnakan Perhimpunan Agung UMNO 2009. Selaras dengan tanggungjawab sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan UMNO dan memenuhi tuntutan perundangan dari Akta Pertubuhan. Sesungguhnya, limpahan kesejahteraan dan keamanan yang kita kecapi selama ini adalah hasil kesinambungan perjuangan sebuah parti bernama UMNO. Satu-satunya parti yang benar-benar berjuang dengan mendukung cita-cita kebangsaan Melayu tanpa melupakan hak kaum-kaum lain demi mengekalkan maruah dan martabat bangsa, agama dan negara. Sebagai makluman, Perhimpunan Agung UMNO 2009 ini juga akan mengadakan persidangan khas bagi membolehkan kita meminda perlembagaan parti selaras dengan pasal 30, iaitu meminda perlembagaan yang termaktub dalam Perlembagaan UMNO. Perlu difahami bahawa pindaan Perlembagaan UMNO ini dibuat bukan sekadar memenuhi tuntutan semasa, malahan ia adalah alternatif utama bagi memastikan kesinambungan warisan yang akan terus menjadi pusaka kepada generasi akan datang, lantas memastikan kewujudan UMNO terus relevan dulu, kini dan selamanya. Apa yang penting, asas dan tujuan utama UMNO untuk berjuang mendukung cita-cita kebangsaan Melayu demi mengekalkan maruah dan martabat bangsa dan agama tetap menjadi teras utama. Lantas dalam masa yang sama, rakyat dan pemimpin terus seiring, berganding bahu, melangkah bersama dengan menilai semula kesilapan lalu yang telah melunturkan hati para pengundi serta meningkatkan perkhidmatan ke arah yang lebih mantap. Yang amat Datuk Seri Presiden, saya mohon keizinan yang amat berhormat Datuk Seri untuk melaporkan bahawa segala persiapan bagi menjayakan Perhimpunan Agung tahun ini telah pun disempurnakan. Bermula dari peringkat cawangan dan bahagian, termasuk pergerakan wanita, pemuda dan puteri, bersesuaian dengan peraturan persidangan dan Perlembagaan UMNO. Dilaporkan, jumlah perwakilan UMNO yang hadir dalam persidangan ini ialah seramai 2,541 orang. Sesungguhnya, persidangan kali ini amat besar maknanya kerana ia pertama dilangsungkan sejak beralih pucuk pimpinan parti dengan barisan ahli Majlis Tertinggi yang sedia untuk meneruskan agenda perjuangan. Dilaporkan juga bahawa ibu pejabat UMNO turut melakukan penambahbaikan dalam pentadbirannya, termasuklah pelantikan setiausaha kerja
Yang berbahagia Datuk Abdul Rauf Yusof mengambil alih tugas yang berbahagia Datuk Brigadier Jeneral Bersara Husaini Hashim pada 27 April 2009. Selaras dengan berakhirnya pemilihan pada persidangan yang lalu, perhimpunan kita kali ini kembali dengan satu muafakat, iaitu mengeratkan kembali silaturahim, memperkukuh yang goyah, pasak mana yang rebah dan tampung mana yang bocor. Barisan lama terus dihargai dengan kepimpinan baru direstui dalam kesediaan memimpin parti dan kerajaan. Untuk makluman yang amat berhormat Datuk Seri, keseluruhan cawangan yang layak mengadakan persidangan tahunan telah menyempurnakan tanggungjawab ini, begitu juga di peringkat bahagian. Dalam masa yang sama juga, UMNO turut melaksanakan gerakan secara menyeluruh di seluruh negara atas tujuan mendaftar ahli-ahli UMNO sebagai pemilih, lantas memastikan mereka dapat menunaikan tanggungjawab menjelang pilihan raya umum ke-13 akan datang. Yang berhormat Datuk Seri dan para hadirin sekalian, UMNO sebagai sebuah parti yang menjadi teraju kepada bangsa Melayu dan masyarakat Malaysia telah melakukan pelbagai penambahbaikan secara menyeluruh dengan menilai semula semua aspek yang perlu diambil perhatian. Lebih daripada itu, berdasarkan keinginan untuk menguat dan meletakkan UMNO tingkat yang paling tinggi, pelbagai cara telah dan sedang dilaksanakan. Ini juga termasuk memberi latihan dan kursus-kursus kepada ahli-ahli dalam semua peringkat. Dengan tersedianya pasarana lengkap di Institut Latihan Memperkasakan UMNO atau ilmu di Kampung Janda Baik, sememangnya ia digunakan sebaiknya dalam menjalankan pelbagai aktiviti secara terancang dan teratur. Malahan beberapa siri kursus juga telah pun dijalankan di ilmu. Dilaporkan sejak berakhir persidangan UMNO pada Mac lalu, sebanyak 24 kursus UMNO melibatkan beberapa bahagian telah dilaksanakan, dan yang terbaru ialah kursus perdana UMNO yang berakhir 2 Oktober yang lalu. Yang amat berhormat Datuk Seri dan para hadirin sekalian, sememangnya semua pihak telah sedia maklum bahawa kita telah pun berhadapan dengan siri pilihan raya kecil yang bermula sejurus selesai persidangan UMNO Mac lalu. Bermula dengan hari pengundian yang dilaksanakan serentak di 3 kawasan, iaitu Parlimen Bukit Gantang, Perak, Dewan Undangan Negeri Bukit Selambau, Kedah dan Dewan Undangan Negeri Batang Air, Sarawak pada 7 April 2009.